Selamat Hari Raya Korban. Amat sedih jugalah pada tahun ini tidak lagi kerja-kerja ibadah haji dapat dijalankan oleh orang Islam dari Malaysia. Hanya dibenarkan mereka-mereka yang telah berada di Mekah saja ya untuk mengerjakan ibadah haji pada tahun ini. Walau bagaimanapun majlis korban ya masih boleh dapat dijalankan kecuali di Negeri Sembilan dan di Sarawak ya. So kepada yang terlibat dengan program korban bersama My Pusaka, alhamdulillah kita masih dapat meneruskan program kita kerana penyembelihan kita bukan di Negeri Sembilan ya. Okey. Untuk pengetahuan semua, acara penyembelihan korban untuk My Pusaka akan dilangsungkan besok daripada pukul 10 pagi hingga 1 tengah hari di Pusat Penyembelihan Jabatan Veterina Masjid Tanah Melaka. Ya, alhamdulillah Allah telah menggerakkan hati pihak pengurusan My Pusaka untuk menjalankan upacara penyembelihan di Melaka dan bukan di Negeri Sembilan. Ya, itu semua adalah perancangan Allah. Semua adalah perancangan Allah. Jadi alhamdulillah upacara korban My Pusaka masih boleh dapat dijalankan ya sebab kita upacara penyembelihan kita akan berada di Jabatan Veterina Masjid Tanah Melaka. Doakanlah semoga dipermudahkan segala urusan penyembelihan besok ya. Okey, selanjutnya selepas penyembelihan, daging-daging tersebut akan dihantar ke sebuah kilang di Senawang untuk proses packaging. Maksudnya packaging adalah kita akan proseskan daging itu yang mana dia akan dipaket menggunakan retort pack. Ya, dia boleh bertahan selama 18 bulan. Ya, selama 18 bulan. Daging itu akan dibungkus dengan air garam sahaja. Ya, tidak mempunyai perasa apa-apa. Ya, dengan air garam dan selepas itu kita akan membuat pengagihan ya ke pusat-pusat asnaf, ya, rumah-rumah orang tua, anak yatim ya yang terpilih ya. Sedih juga ya disebabkan di Negeri Sembilan pada tahun ini tiada ibadah korban yang dijalankan. Jadinya sudah pastilah anak-anak asnaf ni ataupun rumah orang tua agak kecewalah sebab tidak mendapat daging korban ya tahun ni. Tapi kita di My Pusaka akan cuba agihkan sebanyak yang boleh atau sebanyak boleh kepada seramai yang boleh ya asnaf supaya mereka merasa daging korban juga pada tahun ini. Ya, yang mana kita sama-sama berkongsi rezeki apa yang ada itulah ya setakat yang ada. Okey, bila kita cerita pasal korban ni ya, selain dari korban binatang semasa hari raya korban, ya, ada juga umat Islam di luar sana yang berhati mulia, ya, dan sanggup berkorban untuk melepaskan hak pusaka mereka demi saham akhirat yang dikejarkan. Ya. Tengok tajuk saya tadi kan? Apa tajuk saya tadi ya? Pusaka ku korban demi saham akhirat. Ya, demi saham akhirat. So memang bila kita sebut pasal isu-isu pusaka ni kan dia memang banyak pengorbanan diperlukan sebenarnya ya. Banyak pengorbanan diperlukan. Jadi kita sama-samalah memikirkan apa yang patut kita lakukan ya. Okey, apa maksud saya korban pusaka ni? Korban pusaka. Maksudnya, katalah seseorang itu mempunyai hak faraid yang tertentu daripada pusaka seseorang. Secara langsung atau tidak. Secara langsung ni mungkin daripada daripada ayah kepada anak, ibu kepada anak, ya, ataupun daripada abang kepada adik, ya. Adik-beradik kalau dia tak kahwin, waris dia lah adik-beradik dia ataupun ibu bapa dia. Jadi itu selangsung. Yang tak langsung, secara tak langsung ni macam mana? Dia sebenarnya bukan waris, tetapi dia menjadi waris. Okey, menjadi waris setelah ada adik-beradik dia atau saudara-saudara rapat dia meninggal, okey, dan berlaku berlapis, ya. Berlapis, ya, waris berlapis. Itu kadang-kadang secara tak langsung, ya. Okey. So jadi kita kena fikirkanlah bagaimana kita nak mencapaikan untuk mendapat saham akhirat sebanyak yang boleh.
Okey, bila kita kata lepas hak untuk saham akhirat ni ya, bukanlah main lepas hak lepas tu bercakap belakang. Lepas hak ni mestilah reda. Mestilah reda sepenuh-penuhnya dan kata apa, tak menyebut lagi lah bila kita kata lepas hak tu dan kita tak menyebut lagi ya. Maknanya kita melepas dengan reda ya untuk mendapatkan saham akhirat. Okey. Tapi mesti ingat ya, jika harta yang bergeran walaupun seseorang itu telah melepaskan hak, urus pusaka mesti dijalankan. Sama ada di Jabat Pusaka Kecil ataupun di Mahkamah Tinggi. Dan ada borang yang tertentu yang harus ditandatangani bagi persetujuan lepas hak. Bukan cakap mulut aja. Ini banyak kes macam ni. Ramai orang yang terlepas pandang ya untuk membuat urus pusaka. Tapi mereka terus tinggal rumah tu tanpa membuat urus pusaka ataupun menukar nama kepada yang terus tinggal dekat rumah tu. Ya, ini kisah dulu-dulu selalu macam ni. Ya, mak selalu pesan, ayah selalu pesan, okey tak apalah. Nanti kalau mak tak ada, so ayah tak ada, kasih adik bongsu duduk. Okey, tapi okey yang dengar-dengar ni abang-abang, kakak-kakak ni dengar semua okey, mereka faham. Okey, kasih adik bongsu duduk. Tetapi mereka tidak membuat urusan turun milik ataupun tukar daripada nama ayah atau ibu kepada adik dia tadi. Okay, so si adik ni pun teruslah tinggal. Terus tinggal. Sampailah ada yang abang-abang atau kakak ni meninggal dunia. Dan waris abang dan kakak ni tidak tahu cerita pun. Ya. Jadi saya daripada apa yang berlaku ni, saya nak sharekanlah satu cerita yang kami terlibat secara langsung di dalam urus pusaka. Ya. Dia cerita dia macam ni. Mula-mula tu dia dua beradik. Dia lelaki dengan seorang abang dengan seorang adik perempuan dia. Bila si ayah ni meninggal dunia, si abang ni kata, okay, tak apalah. Dia kata sebab abang pun dah ada rumah. Abang boleh duduk rumah abang. Adik ambil lah, duduklah tinggal rumah ni. Abang lepaskan hak abang. Abang rasa lebih baik abang ambil saham akhirat. Dia kata macam tu. Okay, dia kata macam tu. Lebih baik dia ambil saham akhirat. Jadi si abang ni pun teruslah membiarkan adik dia tinggal di rumah tersebut. Okey, sampai masa, sebelum saya lupa, rumah tu masa tu lebih kurang dalam harga dalam 300,000. Rumah dengan tanah. Mahal ya, bukan murah. Kalau dulu-dulu, saya rasa lebih kurang dalam 15 tahun yang lepas lah yang bila saya dapat cerita ni lah ya, si abang tu, bila ayah dia meninggal, ya, si abang ni benarkan adik dia terus tinggal rumah tu. Harga masa tu lebih kurang 300,000. Maknanya bahagian abang adalah 2/3. Bahagian adik 1/3 sebab adik perempuan. Maknanya nilai rumah tu 200,000 ya untuk abang. Tapi abang kata tak apalah. Adik duduk rumah ni, abang lepas hak lah. Tak apalah, abang pun ada rumah, dia kata. Dan si adik ni memang dah tinggal rumah tu dengan ayahnya. Dengan ibu bapa dia lah. So si adik tinggal. Dalam pada tu, tak lama lepas, tapi kan tak sampai 10 tahun, abang tu pula meninggal dunia. Okay, bila abang tu meninggal dunia, si adik ni pun teruslah tinggal duduk rumah tu tanpa berbuat apa-apa juga lagi. Sehingga anak-anak abang ni dah dewasa. Dan mereka mula bertanya, rumah yang makcik duduk tu ayah ada hak kot, kan dia matuk dulu. Mereka dah mula bercerita. Mungkin adalah yang seorang dua yang bijak pandainya yang pergi membuat penyelidikan, mungkin mereka buat carian ke, lebih kurang macam itulah. So, jadi bermulalah episod waris abang ni nak tuntut hak mereka di bahagian rumah yang makcik tadi duduk. Jadi makcik ni yang menjadi klien kami masa tu adalah makcik. Makcik ni berjumpa dengan kami setelah mendengar ceramah kami. Ya. Kan kami selalu beri ceramah dahulu. Sekarang ni tak lagi lah. Ya. Kami kan selalu beri ceramah di masjid-masjid, di surau-surau. Jadi makcik ni pun datang berjumpa dengan kami. So dia ceritakanlah, sebenarnya dia kata abang dia dah bagi dia rumah tu. Dia dah duduk rumah tu dah lama. Dia dah renovate rumah tu. Ya. So sekarang ni macam mana? Apa saya nak buat? Sekarang anak-anak abang ni ada 4 orang nak menuntut rumah tu. Kata sekarang ni sebenarnya mereka kata macam mana makcik nak buat sekarang ni, dia tanya. Lepas tu kami pun kata tak apalah, kita buat satu sesi kaunseling dengan anak-anak abang ni. Okay, so jadinya kami pun panggillah 4 orang anak-anak abang ni berjumpa dengan kami dan sebenarnya berjumpa dekat rumah makcik tadilah.
Ya, jumpa kat mak cik tu. Jadi kami pun berceritalah apa ni yang sebenarnya ayah dia telah melepaskan hak rumah ni daripada hak faraid dia dan lepaskan kepada adik perempuan ni, maknanya makcik mereka ni lah. Jadi mereka kata, mana dia hitam putihnya? Ada hitam putih ke? Memang tak ada hitam putih. Memang tak ada hitam putih. Itu semua cakap mulut. Dulu-dulu memang biasa benda tu berlaku ya. Memang tak ada hitam putih. Cumanya masalahnya mereka tak uruskan pusaka semasa tu. Tu saja saya kata. Jadi boleh tak kalau kita hormatilah hasrat ayah ni untuk sedekahkan rumah ni pada adik dia ni. Okey, sebab ayah pernah cakap dahulu dia nakkan sama akhirat dia. Ya, supaya bila adik ni tinggal besok dapatlah dia pahala sikitlah. Ya, sebab dia melepaskan hak. Jadinya mula-mulanya ialah dah 4 kepala kan, so macam-macam bunyilah, macam-macam cerita dengar. Yang ada yang kata tak apalah makcik boleh duduk, ada yang kata mahal dah rumah ni. Kalau makcik nak duduk tak apa, makcik duduklah, ambillah rumah ni tapi bayar, tebus, dia kata. So makcik ni memanglah tak ada duit, tak ada duit nak tebus. So kemudian setelah sesi kaunseling berjalan agak lama jugalah masa tu, dan alhamdulillah lah saya kita berjayalah untuk mereka membuat satu keputusan yang sangat-sangat diharapkanlah ya. Kami bersyukur yang semua dengan reda melepaskan hak juga, sebab mereka ingin menghormati hasrat ayah mereka. Menghormati hasrat ayah mereka untuk membiarkan makcik ini terus tinggal di rumah tersebut. Dan seperti ayah mereka juga, mereka kata okey tak apalah, kita pun nak jugalah sama akhirat macam ayah. Sebab mereka pun tak memerlukan sebenarnya rumah tu. Mengapa setelah sekian lama baru sekarang mereka nak menuntut rumah tu, padahal mereka semua dah ada rumah. Ya, semua dah ada rumah, dah hidup selesa. Mereka cuma kata itu sebab hak ayah. Sebenarnya bila kita kata hak ayah, bila ayah dah lepaskan hak, itu bukan hak ayah lagi. Ya, walaupun masalahnya sebab dia tak bertulis dan tidak diuruskan pusakanya. Itu dia masalahnya. Ya, jadi harap-harapnya sesiapa yang dah mendengar cerita ni, walaupun dengan secara redanya ya, adik-beradik kita telah melepaskan hak dan membenarkan kita tinggal di rumah tersebut, tetapi jangan lupa buat urus pusaka. Ya, jangan lupa buat urus pusaka. Ramai terlepas pandang. Bila kita kata lepas hak, mereka lepas hak begitu saja, cakap mulut, tapi tak buat urus pusaka. Ini yang banyak berlaku, sampai kadang-kadang sampai berlapis-lapis. Berlapis-lapis, tak tahulah jadi kuih lapis lah sudahnya. Ada yang sampai 5-6 lapis kan. Atuk Onyang kata bagi kepada anak atuk paling kecil. Okey, anak atuk paling kecil ambil. Pusaka tak diurus. Lepas tu atuk ni kata kasih pada anak atuk paling kecil. Orang suka kasih pada yang kecil-kecil. Jadi berturut-turut maka sampai satu tahap nanti adalah waris yang berbunyi. Ada waris bunyi dan kata itu hak kita. Itu hak kita. Jadi elakkanlah benda-benda tu berlaku. Jadinya pengajarannya di sini adalah kalau kita sendiri nak keluarkan duit untuk mendapat sama akhirat, ya, duit yang banyak ya, memang tak adalah, memang susah. Contohnya macam kota rumah makcik ni tadi. Katalah daripada dalam 20 tahun lepas, tak silap saya, rumah tu berharga 300,000. Hari ini agak-agak berapa? Okey. Mungkin lebih kurang double lah katakan, dah 600,000. 600,000 kalau adik-beradik 4 orang ni lepaskan hak, 400,000 tau. Bukan sikit. Adakah kita nak buatkan satu rumah untuk makcik tu dengan bagi duit 400,000? Takkan berlaku. Jadi untuk kita mendapatkan sama akhirat tanpa mengeluarkan satu sen pun, kita boleh lepaskan hak kita daripada pusaka kita. Ya, so itu adalah salah satu peringatan saya dan pengajarannya. Buatlah urus pusaka secepat mungkin. Untuk mengelakkan perbalahan dengan waris-waris yang terkemudian, dan untuk mengelakkan ada yang berdosa atau termakan harta haram. Ya, jadi saya harap ini menjadi pengajaran. Jangan lupa like dan share sebanyak yang boleh. Ya, cerita saya ringkas saja pada malam ni sebab saya rasa bila cerita pasal korban ni, melepaskan hak itu adalah juga pengorbanan. Itulah saya nak sampaikan pada malam ni. Itu saja. Sila share dan like dan bolehlah pada sahabat-sahabat yang tak join lagi kita punya My Pusaka punya YouTube tu, boleh join lah My Pusaka YouTube ya.
Dan doakanlah semoga urusan ibadah korban mai pusaka yang akan berjalan besok berjalan dengan lancar. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.